بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ارزقنا يا رب فهم النبي حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين في عافيته يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد العارفين ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الثاني وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه اليوم 100 مرة. رواه مسلم. Kedua dari Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan daripadanya, kerana sesungguhnya saya ini bertaubat 100 kali dalam sehari. الثالث وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلاه متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما وكذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Ketiga dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seseorang dari kamu yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di satu tanah yang luas. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian, nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seorang yang berada di atas kenderaannya, yang dimaksudkan ialah untanya, dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian kenderaannya tersingkir dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Orang itu berputus asa, kemudian ia menghala ke sebuah pohon dan terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dari menemui kenderaannya tersebut. Tiba-tiba pada kala ia berkeadaan begitu, kenderaannya itu tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya dan oleh sebab ia sangat bergembira, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Ucapannya jadi tersalah disebutkan oleh kegembiraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Daripada Aghar bin Yasar al-Muzani, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah.
mohonlah pengampunan daripada Allah. Kerana sesungguhnya saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat 100 kali dalam sehari. Daripada hadis ini, yang mana kita mengetahui bahawasanya jalan pertama untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, mendapat ridhanya, pengampunannya, mahabbahnya, cintanya Allah Azza wa Jal, adalah awal sekali kita wajib bertaubat kepada Allah daripada segala macam dosa, dosa kecil dan juga dosa besar. Dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat kecintaan Allah. Seperti mana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat. Dan juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah Azza wa Jal akan mengangkat segala macam bala, segala macam wabak, ta'un. Apabila Allah melihat hamba-hambanya mula kembali padanya, bernangis memohon ampunannya, maka dengan itu, dengan kekasih sayangnya Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala macam kesusahan, musibah di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya dan juga seluruh dunia. Maka moga-moga kita semua dapat bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali pada masa-masa yang genting sekarang ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesusahan kita dan Allah akan kembalikan keamanan kepada negara kita dan juga negara-negara yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu ya Muhammad satu pembukaan yang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dan yang akan datang. Tetapi Nabi SAW tidak lepas daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, dan tidak ada seseorang hamba Allah yang lebih banyak menangis kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah akan dosa dirinya dan dosa umat-umatnya lebih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seseorang itu, seseorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wajib mereka takut untuk melakukan larangan Allah. Dan kita manusia ini adalah manusia yang banyak kekurangan, manusia yang banyak melakukan kesalahan. Maka apabila setiap kali melakukan kesalahan dan kekurangan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahalazim, ataupun mengambil wuduk dan kemudian melakukan solat 2 rakaat, ataupun kita bersedekah dengan niat Allah ampunkan dosa kita dan Allah mengangkat segala musibah, dan bermacam-macam cara-cara untuk kita melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, ya ayuhannas tubu ilallah, taubat kepada Allah, yang mana seseorang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat. Apabila memenuhi 3 syarat ini, maka dosa-dosanya diampunkan Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah dia wajib untuk menyesal akan perbuatannya, menyesal akan perkara-perkara yang dia telah lakukan pada masa yang silam. Maka apabila satu dosa seseorang tu melakukannya, maka dia perlu merasakan kesal, menyesal, kerana dia mengisikan waktu tersebut daripada berzikir kepada Allah, daripada berselawat dan Nabi SAW, daripada memberikan manfaat kepada orang lain dan kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi dia isikan waktu itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Tuhan yang telah menciptakannya, melakukan kemaksiatan kepada Allah yang telah memberikan dia hidup, memberikan dia segala macam nikmat. Maka perlulah dia merasa menyesal, penyesalan yang besar, penyesalan yang mana yang syarat yang kedua adalah dia mencabutkan maksiat itu daripada hatinya, iaitu dia tidak fikir-fikirkan lagi dosa itu yang dia akan lakukan nanti pada masa yang akan datang. Dan syarat yang ketiga adalah ya'zima alla ya'ud ilaihi,
Dia perlu berazam untuk tidak meninggalkan kemaksiatan itu. Maka apabila tiga-tiga syarat ni dipenuhi, maka dia menjadi seseorang hamba Allah Azza wa Jal yang telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebab-sebab seseorang tu melakukan maksiat. Apakah sebab-sebab seseorang tu melakukan maksiat? Sedangkan dia mengetahui bahawa maksiat itu akan membawa dia kepada neraka Jahannam, wal iyad billah min zalik. Maksiat itu akan menyempitkan rezeki dia. Maksiat itu akan membuat hidupnya tidak tenang. Maksiat itu akan menggelapkan hatinya daripada mendapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka antara sebab iaitu seseorang itu terus-menerus melakukan maksiat kerana mereka tidak melihat hukumannya Allah Azza wa Jal yang telah disediakan kepadanya nanti di akhirat. Maka disebabkan imannya lemah dan dia tidak melihat hukumannya Allah, melihat balasannya Allah yang Allah akan berikan pada akhirat, maka dia tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi jikalau Allah melihatkan dia, maka sudah tentu seluruh manusia akan insaf, akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah dan tidak berani melakukan sesuatu yang mana Tuhan kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya, ataupun Tuhan kita menghalang kita daripada tidak melakukan sesuatu dan kita melakukannya. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, antara sebab-sebab seseorang terus-menerus melakukan maksiat adalah disebabkan tamaknya di dalam melakukan sesuatu perkara yang telah menjadi habit, telah menjadi satu perkara yang dah kebiasaan. Maka satu kebiasaan yang seseorang ada di dalam dirinya, jikalau kebiasaan itu akan melemahkan imanmu, akan meracunkan imanmu, akan membawamu jauh daripada Allah, akan menjadikan kamu seseorang yang dekat dengan syaitan, wal'iyadu billah min zalik, akan merosakkan kamu, maka sebaik-baiknya kamu menjauhkannya. Kita harus berfikir, memikirkan mengenai akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala suka mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya, tetapi di dalam kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita melakukan taubat dengan seikhlas-ikhlasnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan setiap jalan susah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki daripada jalan yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Maka oleh itu para ulama mengatakan antara caranya bagaimana untuk kita menghentikan kemaksiatan adalah kita mendengar atau membaca kisah-kisah para nabi, para awliya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kisah-kisah mereka apabila mereka melakukan satu kesilapan, bagaimana Allah menghukum mereka sebagai satu balasan. Seperti mana Abina Adam, ayah kita semua Nabi Adam alaihissalam, apabila melakukan satu kesilapan, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakum minaz zalimin." Janganlah kamu dekat dengan pohon ini, maka kamu akan menjadi tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua perkara-perkara, benda-benda yang ada di dalam syurga, melainkan Allah mengatakan kepada Nabi Adam jangan dekat dengan pohon ini. Tetapi apa yang terjadi, iaitu Nabi Adam alaihissalam mengambil buah itu dan memakannya, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam serta merta ditarik baju syurganya, ditarik segala-galanya, melainkan ditutupkan iaitu auratnya, dan dihantar ke di dalam dunia dan tidak dibenarkan untuk duduk di dalam syurga disebabkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah satu wake up call bagi Nabi Adam alaihissalam, iaitu Nabi Adam sadar dia telah melakukan larangan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi Adam alaihissalam melakukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Adam alaihissalam iaitu menjadi manusia yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Dan doa yang mana
ayah kita sekalian semuanya melakukannya. Yang mana kita sebagai anak-anaknya wajib juga kita membaca doa ini, doa ayah kita, supaya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Azza wa Jal dan segala kesusahan kita diangkat oleh Allah, iaitu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, iaitu ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menganiayakan diri kami dengan melakukan perkara-perkara yang dihalang oleh-Mu. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampunkanku dan jikalau engkau tidak merahmatiku, lanakunanna minal khasirin, maka sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan juga, iaitu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan mengenai kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Iaitu satu ketika seorang wanita datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, meminta kepada Nabi Sulaiman untuk mendapatkan keadilan yang sesuatu perkara yang berlaku kepada ayahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukannya. Maka apa yang terjadi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dimarahi oleh istrinya, dicaci oleh istrinya dan dihalau oleh istrinya daripada rumahnya. Dan juga sampaikan dihalang Nabi Sulaiman alaihissalam daripada sembarang makan. Nah, sebagai satu ajaran kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kerana dia tidak melakukan satu keadilan, iaitu keadilan itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini, kisah-kisah ini adalah satu didikan kepada para anbiya Allah, supaya mereka menyucikan hati mereka, diri mereka, dan mereka memang telah maksum. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak melakukan dosa, supaya mereka siapkan diri mereka, supaya mereka dapat kembali kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan yang bersih. Seperti mana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaat hartamu, anak-anakmu, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biqalbin salim, dengan hati yang suci. Maka oleh itu kita sama-sama taubat kepada Allah, terutama sekali pada bulan Rejab ini. Bulan Rejab ini adalah bulan taubat kepada Allah Azza wa Jal, dalam persiapan kita untuk memasuki bulan Syaban, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kita pada bulan Ramadan, yang mana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini ketika telah masuk bulan Rejab, iaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rejab ini, bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami pada bulan Sya'ban. Dan seseorang itu akan dihijab oleh Allah Azza wa Jal, ditutup, tidak akan mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, tidak dapat merasakan kemanisan munajat kepada Allah selama di dalam dirinya ada melakukan kemaksiatan. Maka oleh itu disebutkan dalam sebuah riwayat, iaitu apabila Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar kepada Allah 70 kali dan sebuah riwayat 100 kali, maka Abu Hurairah beristighfar kepada Allah sebanyak 60,000 kali. Kerana dia mengatakan itu Rasulullah, ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka mimbabil aula, lebih besar lagi untuk orang-orang seperti kita yang bukan nabi, yang bukan ulama, yang orang-orang yang banyak kekurangan di dalam diri kita, untuk menambahkan istighfar kepada Allah. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ubat bagi hati kita. Dia akan membersihkan hati kita, seperti satu wadah, iaitu satu cawan atau mangkuk. Apabila dia kotor, apabila seseorang fakir, orang yang meminta sedekah, dia datang kepada rumah orang kaya minta sedekah, dia bawa satu mangkuk ini meminta sedekah kepada rumah orang kaya. Maka apabila orang kaya itu kalau melihat mangkuknya tu kotor, maka orang tu kaya itu akan mengatakan, bersihkan mangkukmu dulu, barulah aku akan isikan, iaitu madu ataupun beras ataupun apa sahaja. Kerana apa? Kalau mangkuk yang kotor itu, kalau diisikan dengan air putih pun jadi kotor, diisikan dengan madu pun jadi kotor, dan sebagainya. Begitu juga ma'rifatullah, mengenal keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan dapat mendekatkan diri pada Allah melainkan telah menyucikan hatinya, dan dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga, iaitu apakah sebabnya seseorang itu berterusan dalam melakukan maksiat?
adalah tulul amal, iaitu panjang harapannya. Dia merasakan diri dia masih muda, dia merasakan diri dia masih sihat, dia merasakan dia belum lagi kembali kepada Allah, masih waktu dia masih jauh lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu dia lakukan maksiat. Lakukan maksiat hari demi hari, hari demi hari, dan dilambatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak ada manusia yang mengetahui bila dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan pasti merasakan kematian. Lihat keadaan seperti sekarang ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh menghantarkan sesuatu wabak kepada manusia, dan bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa seseorang itu. Kerana dialah yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Kita minta kepada Allah, Allah berikan kita kesihatan. Kita melakukan langkah-langkah penjagaan. Tetapi pada masa yang sama, kita kena mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kita pun tidak tahu sama ada kita sampai kepada Syaban dan Ramadan. Mudah-mudahan sampai. Tetapi dah berapa ramai orang yang tak sampai. Kita pun tidak tahu keadaan kita seperti mana. Dunia sudah tua, sudah uzur. Kita adalah umat Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini, selepas Nabi Muhammad SAW dah tidak ada Nabi yang terakhir, maka kita adalah umat akhir zaman. Maka apabila menjadi umat akhir zaman, perlulah kita mempersiapkan diri kita apabila nanti kita akan dihantarkan di dalam liang lahat. Fikirkanlah bagaimana kita nak terangi kubur kita. Adakah kita telah melakukan solat 5 waktu kita dengan benar ataupun tidak? Adakah kita telah melakukan solat 5 waktu, melakukan solatul jamaah ataupun tidak? Adakah kita khusyuk di dalam solat ataupun tidak? Seperti mana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin yang mana di dalam solat mereka khusyuk kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat yang dirasakan oleh hamba Allah melainkan apabila dia mendapatkan nikmat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah adalah satu perkara yang sangat besar. Berzikir kepada Allah, mengingati Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga lagi sebuah hadis daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lallahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum." Niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seseorang daripada kamu yang jatuh di atas untanya dan Allah sesatkan di suatu tanah yang luas. Orang-orang Arab dulu, mereka sangat cinta dengan unta. Unta mereka ini adalah satu harta yang sangat-sangat berharga. Maka Nabi memberikan perumpamaan. Allah lebih gembira lagi taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang mana dia hilang untanya, kemudian dia jumpa unta dia balik. Apabila kita hilang satu benda yang sangat berharga, contohnya handphone kita contohnya, yang sangat berharga, kali hilang, kemudian jumpa balik, Masya Allah, gembira. Ataupun seorang ibu yang lagi menyusu anaknya, hilang anaknya, sudah tentu akan menjadikan dia lebih bimbang akan mana anaknya dan sebagainya, membuatkan dia sedih dan sebagainya. Cuba bayangkan keadaan ibu itu apabila dia bertemu dengan anak dia balik. Allah Azza wa Jalla lebih gembira lagi dengan taubatnya kita. Jadi oleh itu jangan rasakan, ya Allah, saya ni dosa dah banyak, Allah tak akan ampunkan saya dan sebagainya. Jangan sekali-sekali merasakan putus asa daripada rahmat Allah. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah Azza wa Jalla menggunakan dalam ayat ini, "Qul ya ibadiyah." Wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang telah asrafu ala anfusihim, yang telah menyalahi diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah.
Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Bukan sahaja Allah ampunkan dosa kita, Allah gembira dengan dosa, dengan taubatnya kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membukakan pintu taubat kepada kita. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Tuhan kita At-Tawwab. Allah Azza wa Jal At-Tawwab, iaitu yang maha penerima taubat. Syukur kepada Allah. Walaupun kita telah banyak melakukan kesalahan dalam hidup kita, Allah tetap memberikan kita peluang untuk kita belajar, menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, ataupun mendengar daripada televisyen ataupun handphone kita. Ini satu nikmat daripada Allah. Walaupun sama ada kita hadir ataupun kita lihat daripada handphone ataupun kita lihat daripada televisyen, kita akan ditulis oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang-orang yang menghadiri dalam majlis ilmu, yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza mararta bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, maka singgahlah. Maka ditanya, apa tu taman syurga? Hilaqul zikir, iaitu halaqah, iaitu kumpulan yang berzikir pada Allah. Sebuah lagi satu riwayat mengatakan majalisul ilm, iaitu majlis-majlis yang mana kita belajar ilmu. Kerana duduk dalam majlis ilmu, kita dapat cahaya daripada Allah, yang mana Allah akan letakkan dalam hati kita, menerangi hati kita, yang mana dengan itu kita dapat membezakan antara yang salah dan antara yang betul. Maka di sini Nabi SAW memberikan kita konfirmasi, memberikan kita semangat untuk kita kembali kepada Allah. Dan Allah pasti akan terima taubat kita. Dan dalam riwayat yang lain, Allahi asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sebab dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Allah itu, niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya ketika dia taubat padanya, daripada kegembiraan seseorang yang berada di atas kenderaannya, yang dimaksudkan untanya, dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian kenderaannya tersingkir dari dirinya, sedangkan di situ ada makan dan minumnya. Orang itu berputus asa, kemudian dia menghala ke sebuah pohon, terus tidur berbaring. Tak ada makan, tak ada minum, kenderaan semuanya dah hilang. Sedangkan hatinya tak putus asa sama sekali daripada menemui kenderaannya. Tiba-tiba pada kala ia berkeadaan sedemikian, kenderaannya itu tampak diri di sisinya, maka gembira dah dapat kenderaannya balik. Maka Allah lebih gembira lagi dengan taubat kita kepada Allah. Maka dalam hidup kita, kita apabila dah taubat kepada Allah, istighfar daripada segala dosa, serahkan diri kita kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan disebutkan kisah Nabi Ya'qub dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dikatakan, diwahyukan kepada Nabi Ya'qub, "Ya Ya'qub, apa sebabnya? Adakah engkau tahu sebabnya kenapa aku memisahkan engkau dengan anak-anakmu?" Nabi Ya'qub kata, "Tidak." Maka difirmankan, diwahyukan kepada Nabi Ya'qub, "Kerana apabila anak-anakmu nak keluar pergi bermain, engkau takut Yusuf itu akan dimakan oleh serigala, dan engkau tidak serahkan urusan itu kepada aku, kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jal memisahkan Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub alaihissalam." Nah, sebagai satu dugaan daripada Allah. Dan disebutkan lagi wahyu kepada Nabi Ya'qub, "Adakah engkau tahu mengapa aku kembalikan Yusuf pada engkau?" Nabi Ya'qub kata, "Tidak. Kerana ketika engkau dah menangis kembali kepada aku, maka engkau dah serahkan urusanmu kepadaku. Maka akulah yang aturkan." Allah yang aturkan. Dan Allah kembalikan Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi mudah-mudahan kita kuatkan iman kita, kuatkan Islam kita, kuatkan ihsan kita di dalam waktu-waktu seperti ini. Iaitu banyak lakukan sembahyang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Jangan tinggalkan, iaitu qabliyah subuh terutamanya, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rakaatan qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang seisi dunia. Dan juga iaitu lakukan solat qabla zuhur dan ba'da zuhur, qabla al-asar, qabla al-maghrib, ba'da al-maghrib, qabla al-isya, ba'da al-isya. Jangan tinggalkan sembahyang duha, paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak 8 rakaat.
Perbanyakkan iaitu lakukan salatul witir, iaitu sekurang-kurangnya 3 rakaat ataupun kalau ada keuzuran 1 rakaat. Dan al-afdal, paling afdal lakukan 11 rakaat. Tambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan sujud kita kepada Allah, tambahkan nangis kita kepada Allah, tambahkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah dengan itu, jikalau kita semua lakukan yang demikian, tinggalkan segala maksiat, kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan angkatkan segala musibah yang berlaku di dalam masyarakat kita, dan juga sembuhkan yang sakit, dan juga Allah akan memberikan keamanan di dunia ini, dan juga kita akan aman nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan berada di alam barzakh. Dan di alam barzakh dah tidak ada amal lagi. Alam barzakh adalah balasan saja. Maka disebutkan alam barzakh ini adalah awalnya kiamat, kiamat kecil. Apabila kita dibangkitkan nanti daripada alam barzakh menuju ke padang mahsyar, itulah kiamat besar. Yang kita semua orang-orang Islam, orang mukmin beriman kepada hari kiamat. Pasti satu hari kita semua akan berkumpul di hari kiamat. Dan pasti kita nak dikumpulkan, kita ingin berkumpul bersama Sayyidil Mursalin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kalau kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, maka taubat kepada Allah, insaf kepada Allah, kembali kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala macam maksiat. Walaupun maksiat kecil, kerana maksiat kecil apabila dilakukan berterusan, dia menjadi maksiat besar. Dan apabila maksiat itu menjadi besar, dia akan memberikan kesan yang besar, bekas yang besar di dalam hati kita, sehingga kan dia menjadi satu habit, bad habit, dan akan menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, teruskan satu lagi hadis. الرابع وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى يطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Keempat, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya, yakni kerahmatannya, pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang, dan juga membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai matahari akan terbit dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi taubatnya seseorang tidak diterima lagi. Riwayat Muslim. Nah, daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail. Allah Taala membentangkan rahmatnya. Kita tak boleh mengatakan Allah tak ada tangan. Waliyadzubillah min zalik. Allah laisa kamitsli syai'. Wa huwa samiul alim. Allah membentangkan rahmatnya. Itu maksudnya. Allah membentangkan rahmatnya Allah Azza wa Jal pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang. Maka disebutkan, iaitu apabila masuk waktu maghrib, selepas solat fardu maghrib, selepas kita berzikir, doa, kita sembahyang ba'dal maghrib, kita lakukan solat sunat awabin. Solat sunat awabin 2 rakaat. Maka siapa yang lakukan solat sunat awabin 2 rakaat, dosa-dosanya yang dilakukan pada siang hari akan diampunkan Allah. Kerana dia masuk waktu malam dengan melakukan solat sunat awabin. Awabin maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi mengatakan Allah membentangkan rahmatnya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat salah pada waktu siang, iaitu bermula daripada waktu maghrib. Maka waktu antara maghrib dan isyak, jangan kita mengisikan waktu itu dengan sesuatu yang lalai. Satu waktu yang kita isikan dengan perkara-perkara yang tak manfaat menjadi kerugian yang besar nanti di kubur dan di hari kiamat. Kita harus fikirkan itu.
Waktu berjalan terus, umur kita makin singkat. Antara waktu maghrib dan isya adalah waktu banyak kita munajat kepada Allah. Sehingga kan sebahagian ahli mufassiri mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bangun daripada katilnya dan berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan keadaan sangat mengharapkan kepada Allah. Sampaikan ada sebahagian ahli mufassirin mengatakan itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Dan waktu maghrib dan isya adalah waktu yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isikan waktu kita dengan solat maghrib, iaitu berjemaah bersama keluarga kita di rumah. Dan juga selepas itu, selesai itu, jangan tinggalkan wirid-wirid selepas solat seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah saya daripada api neraka 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Dan juga baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga jangan tinggalkan juga membaca ayatul kursi setiap waktu solat. Ayatul kursi setiap waktu solat disebutkan dalam sebuah riwayat, iaitu seseorang yang membaca ayatul kursi setiap selepas solat fardu, maka jaraknya untuk masuk syurga adalah tinggal maut saja. Maka dia akan dimasukkan Allah Azza wa Jal di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil kesempatan ini, waktu-waktu ini, iaitu tinggalkan pekerjaan atau yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan aktiviti-aktiviti seperti duduk, berbual, bergurau yang berlebihan, ataupun lebih dahsyat lagi berbual dan mengumpat, memfitnah hal-hal orang lain, dan menonton televisyen, melihat perkara-perkara yang akan mengotori hati kita dan sebagainya. Daripada kita lakukan sedemikian, maka lebih baik kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita beristighfar kepada Allah, melakukan solat sunat, ataupun duduk dalam majlis ilmu, banyak berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kesempatan ini, iaitu sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi bersabda, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga Allah membentangkan rahmatnya pada waktu siang untuk menerima taubatnya orang buat salah waktu malam. Waktu siang pun orang yang melakukan salah, kesilapan pada waktu malam, Allah membentangkan rahmatnya waktu siang untuk kita kembali kepada Allah. Oleh itu, apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Kita boleh lakukan taubat bila-bila masa. Boleh lakukan taubat pada siang hari, boleh lakukan taubat pada malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui isi hati hambanya itu. Dan Allah Azza wa Jal akan menerima taubat kita jikalau kita benar-benar ikhlas, hati kita bersih untuk benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sambung, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai bila? Ini terus menerus sampai matahari terbit daripada arah barat. Yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Setelah ini terjadi, taubatnya seseorang tidak terima lagi. Wal'iyadu billah min zalik. Bila akan berlaku? Allahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Yang penting kita tak fikirkan bila akan berlaku. Yang penting kita taubat pada Allah, insaf pada Allah, lakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau seseorang predik bila matahari akan terbit daripada waktu barat, kiraan sana, kiraan sini dan sebagainya, assumption sana dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama dia tak cari ilmu, pada masa yang sama dia tidak melakukan taat pada Allah, pada masa yang sama melakukan kemaksiatan kepada Allah, apa gunanya untuk membahaskan perkara ini? Dan apabila perkara ini berlaku, maka kamu tetap berada dalam keadaan dosa kepada Allah Azza wa Jal. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, iaitu bila-bila masa kalau berlaku, kita sudah siap. Kita sudah siap, hati kita sudah bersih, dosa kita semua dah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan sedikit daripada apa yang kita baca daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa manfaat
kepada diri saya, kepada para hadirin semuanya yang mendengar daripada online, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang ikhlas. Dan moga-moga dalam majlis-majlis seperti ini, dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengangkatkan segala musibah, bala, wabak, ta'un negara kita dan negara-negara yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyucikan hati kita, memberikan hati kita, iaitu orang-orang yang suka husnudzan, iaitu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana atarafna bi annana aktarafna أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حب واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سولي بالمصطفى رسول نحظى بكل سولي بالمصطفى رسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد الحبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.